لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وأما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi memberkati pertemuan kita dalam kuliah pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan limpah rahmat daripada Allah, masih lagi diberi peluang untuk kita semua hadir sujud menyembah Allah dalam melaksanakan kewajipan kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita, dan insya-Allah dengan ruang kesempatan masa yang ada, kita sambung pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaat, ada ilmu yang kita boleh jadikan sebagai bekalan dalam hidup kita dan bermanfaat untuk kita beramal di dalam dunia ini, insya-Allah. Sihat semua tuan-tuan? Kau sejuk kan? Dia kata lah, nak sejuk ni sampai bulan 2 cuaca ni ramai lah. Tak apa, ni nikmat yang Allah bagi. Sahabat saya ni daripada Junjung, Kedah, kebetulan main ni masjid tuan-tuan ni. 4 tahun dah tak jumpa. Alhamdulillah malam ni tengok jumpa orang ni. Dulu dia bawa Ustaz Auni masuk Langkawi. Ustaz Auni yang antara penceramah kita di Malaysia yang alhamdulillah alim, menyebarkan ilmu kepada umat Islam di Malaysia. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita sambung malam ni hadis yang ke-31, bab yang ke-31. Betul apa nak? Betul ya? Betul ya. Kalau Cik Nur hebat, betul ya. Malam ni Cik Mus tak ada overtime kot. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kemudian kata musannif pada bab yang ke-31, babun ma jaa fil harji wal ibadati fihi. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan huru-hara perang dan menyatakan berbuat ibadat di dalamnya. Ada 3 hadis. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min waraikum ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-harj. Qalu ya Rasulullah, mal harj? Qala al-qatlu. Daripada Abi Musa katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di belakang kamu beberapa hari yang diangkat padanya akan ilmu dan banyak padanya huru-hara. Kata mereka itu, ya Rasulullah, apakah huru-haranya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuh. Hadis ini martabat dia hasan sahih. Hadis yang kedua, an Maqil bin Yathar raddahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Daripada Maqil bin Yasar dikembalikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ibadah di dalam huru-hara seperti berpindah kepadaku. Hadis ini martabatnya sahih gharib. Hadis yang ketiga, an Thauban qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a as-sayfu fi ummati lam yurfa' anha ila yaumil qiyamah. Daripada Thauban katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dipancungkan pedang pada umatku, tiada diangkatkan daripadanya sampai hari kiamat. Hadis ni martabatnya hasan sahih. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita cuba sama-sama faham berkaitan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dihimpunkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam syarahnya, dalam kitabnya, dan juga daripada pengarang kitab kita, kitab Bahrul Madhi juzuk yang ke-15 membicarakan bab fitnah. Jadi hadis ini musannif nak cuba terangkan kepada kita apa yang dimaksudkan, yang disyarahkan oleh para ulama berdasarkan 3 hadis ini. Berlakunya huru-hara perang dan bagaimana menyatakan berbuat ibadah di dalam keadaan huru-hara itu. Kata musannif, ketahuilah kiranya ya saudaraku, huru-hara dan fitnah itu telah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak jadinya. Huru-hara dan fitnah itu akan jadi banyak kemudian daripada wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan jadi tuan-tuan? Nabi sebut akan jadi pergolakan, akan jadi perang huru-hara di kalangan manusia selepas daripada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak jadi yang demikian itu. Ini musannif sebut, pengarang kitab kita sebut, sebab yang jadi huru-hara tu, yang jadi perang itu di dalam kehidupan manusia, sedikit orang. Sebab apa? Sedikit orang yang memberi nasihat segala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Tak banyak orang yang bagi peringatan, bagi nasihat. Tak banyak ustaz ke, ustazah ke, alim ulama ke yang nak sebut berkaitan dengan perkara tersebut. Perkara yang kita dengar malam ni. Antaranya apa tuan-tuan? Tak ada orang bagi nasihat tentang apa yang kita sebut kesan kalau berlaku benda macam ni. Tak ada orang bagi nasihat, Cik Lin. Nasihat tentang apa? Ni kita tengok sekali lagi. Oleh kerana orang yang memberi nasihat itu tak ada, bukan kata tak ada, sikit, tak sampai kepada orang-orang Islam khususnya di atas muka bumi ni. Yang dimaksudkan ini apa tuan-tuan? Sedikit orang yang memberi nasihat, tak ramai. Ada pun mungkin seorang dua tu pun ada hak yang bagi nasihat, dia poli macam tu ya. Oh, ustaz ni dia kira jual agama. Dalam bagi nasihat tu, dalam masa yang sama, orang awam ni kata pula kepada ustaz. Tambah ustaz kampung macam kita ni lagi, ustaz tu dia apa? Dia pun tahu apa dia buat pun kita tak tahu. Hari ni macam tu. Sebab hari ni netizen ni, masyarakat ni, dia keluar fatwa pula kepada ustaz, ustazah, orang alim, ulama dalam kehidupan hari ni. Tu hebat tu. Bukan kata hebat, sebenarnya itu tanda akhir zaman. Agama dihina, orang agama diperlekehkan, orang yang berkata benar dituduh salah, orang yang berkata benda hak yang buruk dituduh, dilabelkan sebagai yang bawa benar. Na'udzubillah min zalik. Yang ni takut ni. Ini dunia akhir zaman. Baik, musannif terang lagi kepada kita, sedikit orang yang memberi nasihat segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak ada orang bagi nasihat sangat. Maksud dia apa? Berkurangan adanya orang yang mengajar dan orang yang menanggung ilmu syarak. Kurang orang yang mengajar agama ni dan orang yang menanggung ilmu syarak, yang mengajarkan dan memberi jaga akan tidak berbunuh-bunuhan itu.
Tuan-tuan, nah, yang main masjid ni dengar lah. Hak tak main masjid, surah, tak masuk dalam majlis-majlis ilmu, mungkin dengar dalam telefon. Tak apalah, kita sangka baik. Nah, tapi hak yang jauh daripada majlis ilmu, apa jadi pada mereka? Ni kita nak kena sama-sama jaga ni. Bukan kita saja duk kena main masjid, kena pergi surau, kena pergi majlis-majlis ilmu. Tapi ini sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, jiran kita, kawan kita, tuan-tuan. Selama kita hidup ni, kawan kita hak kita tengok mungkinlah dia Jumaat pun tak pernah main. Jumaat pun Jumaat pun dia tak tahu Jumaat tu apa. Nah, ada ke Ustaz? Ada. Jumaat pun tak tahu. Tak boleh mayang subuh pagi Jumaat. Silap-silap dia kata mayang apa 3 rakaat ni. Pagi Jumaat turun sujud sejadah. Nah, dia buat heran. Nah, itu nak gambarkan kepada kita ada orang yang jahil dalam ilmu agama. Lebih-lebih lagi dalam bab bunuh-berbunuh ni. Nah, berlaku huru-hara ni sebab apa? Tak ada orang yang mengajar dan orang yang menanggung ilmu syarak yang mengajarkan dan memberi jaga akan tidak berbunuh-bunuhan itu. Dan sedikit pula orang yang ada mendengar yang demikian itu. Sikit Tahu ni sikit tuan-tuan. Nah, kita dalam Langkawi ni ada majoriti dia lebih kurang dalam 30,000 orang. Lebih lah. Saya pun lupa lah, kena tanya cikgu. Berapa cikgu? 50. 50,000 orang. Pecah masjid dalam Langkawi ada lebih kurang dalam 28 masjid. 29. 29 masjid. Satu masjid kita katalah ada 100 orang satu malam. Aman. 29 masjid ada berapa? 2,000 dah. Hak lagi 40,000 lebih benar. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, orang-orang Islam ni, mereka berada di tempat yang Allah Ta'ala redai dan rahmati. Nah, sikit dia orang dengar. Sebab apa? Dengar ngaji kitab ni, dia kata duk kot luar pun boleh ngaji. Ada orang ni tu. Pernah saya duduk kuliah, tuan-tuan. Seorang ni dia duduk pokok nyok ni luar. Dia kata duduk tang luar ni dengar jelas lagi Ustaz. Oh, macam tu. Dia tak tahu yang main duduk dalam masjid ni pahala lebih banyak. Tapi tak apalah dia nak duduk di luar. Sambil duduk di luar tu dia baluk rokok dia zarok. Oh, ustaz ni dia kena cengih lagi. Dia pula yang rok ustaz tu, suruh mengajar macam ni. Ni siapa untuk guru ni? Hak kawan tu. Lah kali sekupang tak boleh pakai jenis tu, tuan-tuan. Dan sedikit pula orang yang mendengar yang demikian itu, iaitu berkaitan dengan apa? Tentang nasihat ni, tentang hadis-hadis yang Nabi sebut ni. Yang demikian itu daripada mulut orang yang tahukan demikian. Sikitlah dengar. Mungkin malam ni tuan-tuan kita sama-sama hadir dalam masjid, dengar. InsyaAllah balik boleh bagi beritahu kepada kawan kita ke keluarga kita. Tapi sikitlah yang dengar. Maka dengan sebab kejahilan mereka itu serta kuat berhadap kepada dunianya dan berpaling kepada yang lain daripada ibadat, maka jadilah mereka itu mendatangkan huru-hara dan bunuh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, kita jauh daripada agama Allah, hidup kita ni akan dalam keadaan kita ni sesat. Bukan sesat perjalanan cari rumah orang ke cari tempat, tidak. Tapi jalan ataupun perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah, manusia. Kalau dia tak ada ilmu, dia tak ada panduan hidup dia, lebih-lebih lagi panduan agama ni, maka dia akan sesat, tuan-tuan, perjalanan hidup dia. Kalau dia tak tahu halal haram, bab makan minum dia nak makan dan minum, dia makan benda yang memang tak halal, maka dalam Islam
benda tu adalah satu dosa, satu kesalahan. Tapi bila dia belajar, dia boleh tahu. Kata benda ni, ada benda yang boleh makan, halal dia makan. Ada benda yang Allah Ta'ala larang, yang Allah Ta'ala haramkan kita makan. Dia kena belajar. Dia kena cari ilmu. Lebih-lebih lagi dalam bab kehidupan orang awam. Pasal apa berlaku huru-hara, pasal apa berlaku pembunuhan? Nak tengok sebab dia tu. Tengoklah punca dia apa. Kenapa berlaku pembunuhan? Contoh, seorang perempuan bunuh anak yang dikandungnya, yang mana tak tahu bapa dia siapa. Itu satu. Boleh berlaku pembunuhan, kata boleh. Ibu tadi ni dia tak mau anak tu kerana dia mengandung anak luar nikah, dia sanggup bunuh anak tu. Hari ni banyak berlaku pembunuhan. Bunuh anak yang tak berdosa tu, lempak masuk dalam jamban lah, flash tak pipi, buang dalam lubang jamban. Na'udzubillah min zalik. Tak mana lagi? Tinggal mata, tinggal pintu masjid, tinggal di mana-mana bangunan, tinggal bayi tu. Kadang-kadang dihurung binatang sampai mati. Bunuh tak? Berlaku bunuh. Apa lagi yang berlaku pembunuhan? Kerana dadah, anak sanggup bunuh ibu, anak sanggup bunuh ayah, sanggup bunuh keluarga dia. Kerana apa? Kerana nak ambil duit, nak ambil barang, nak beli barang, mengamuk. Sebab apa? Sebab nak beli dadah. Bunuh mak. Orang Kedah kata kelak, kelak leher mak. Dia ambil pisau, dia potong leher mak dia. Kelak leher mak, mati. Kalau hidup pun Allah panjangkan nyawa. Apa lagi? Huru-hara, pembunuhan, perang. Peperangan ni bukannya berlaku zaman kita saja. Nabi sebut lepas dia wafat akan berlaku huru-hara, peperangan antara umat Islam sendiri pun akan berperang. Sampai hari ini, tuan-tuan. Apa yang Nabi sebut itu ialah daripada mukjizat yang ada pada diri baginda Nabi SAW. Perang. Sampai hari ini. Alhamdulillah kita masih lagi terpelihara. Allah Ta'ala pelihara kita orang Islam di Malaysia. Dan bukan Islam pun yang ada di Malaysia ni, tak berlaku lagi perang yang angkat senjata ni. Kerana apa, tuan-tuan? Rakyat Malaysia masih lagi ada orang yang bagi nasihat. Kita ada penguatkuasa, polis, tentera yang jaga keselamatan dan sebagainya. Tugas-tugas mereka ini merupakan satu amanah dan tanggungjawab memelihara negara. Pahala bagi mereka yang bekerja. Tuan-tuan ingat apa? Mereka bekerja mengawal keselamatan. Hari ini dalam masjid, pencuri masuk curi. Viral 2-3 hari lepas, 2-3 masjid, ada seorang lelaki, budak muda masuk ambil. Jadi tugas yang nak jalan benda ni memang polis. Tapi kita jangan ambil tugas polis. Kita tangkap dia, kita pukul dia, mati dia, kita pula bersalah. Jangan, tuan-tuan. Sebab apa? Islam ajak kita ni, orang Islam ni, supaya apa? Supaya ada ilmu dalam nak buat apa-apa tindakan terhadap sesama manusia. Ini kena jelas, tuan-tuan. Kena jelas yang ni. Hari ni mau ikut geram, ikut geram dia kata boleh kat aku patah tangan. Jangan. Patah kaki. Jangan, tuan-tuan. Kerana kita ada undang-undang. Maka ambil ilmu supaya apa? Bila kita ada ilmu, kita dengar nasihat, dalam nasihat orang-orang alim kepada kita, kita kena pegang dan beramal supaya tak berlaku huru-hara. Kalau tak ada ilmu lah boleh berlakunya pergaduhan. Kalau tak ada ilmu lah boleh berlaku perpecahan. Ini yang kita nak kena ambil berat ni, tuan-tuan. Kena jaga. Bila kita jahil, kita maki kodanya. Ada orang maki ustaz ni, ada orang maki mufti ni, kena maki pun ada. Dan akhir zaman ni nak cerita kat tuan-tuan, jangan ikut perangai orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan Bani Israel ni. Kerana orang-orang Bani Israel ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sifat Bani Israel ni ialah bangsa yang dilaknat.
Sebab mereka ni tak mau kepada kebaikan, tak mau kepada nak cegah kemungkaran tu, dia tak mau. Jangan ikut perangai ni. La'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ni Allah sebut dalam Quran. Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat. Disebut di dalam kitab Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Mereka ni Allah Ta'ala laknat. Bukan saja Allah tulis dalam Quran, bahkan ada dalam kitab Zabur dan kitab Injil. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 78. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlaku kemungkaran, kita kena tegak, tuan-tuan. Kita kena tegak. Kalau berlaku kemungkaran, jangan kita biar. Sebab apa? Sebab benda yang mana kalau manusia itu jahil, mereka itu kuat kepada dunianya, dia hanya jaga kepentingan dia je. Dia kan ambil kisah dah. Orang Kedah kata apa? Dia kan hirau apa dah. Halal ke haram ke, dia jalan semua. Kerana apa? Kerana manusia itu jauh daripada agama. Sebut lagi, tuan-tuan, kenapa manusia ni dia jahil? Kerana dia jauh, dia tak mau belajar. Kalau buka TV pun, tuan-tuan, kalau pakai Astro ke, TV, internet box, apa ke jenis-jenis tu, buka, kena channel agama lah, laju lah tukar pergi channel lain. Oh, tak kena ni, tak syok ni. Macam tu ke Cik Alim beritahu? Malah ni gegar Van Gaza ke? Tanya api lah, kan? Malah ni Portugal lawan Palung ambil Portugal ke ambil apa? Morocco. Jangan silap. Semayang tadi niat apa? Usolli fardhu maghribi ke fardhu Morocco? Sebab nama lain bagi Morocco ialah maghribi. Jangan silap, tuan-tuan. Jadi kena ada ilmu. Hidup kita ni kena ada ilmu. Nama maghribi tu Morocco, Ustaz. Okey, jangan sebut makaroni lah. Makaroni saya tak tahu lah mana. Ambil tahu. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Lain-lain kita nak sebut sini macam-macam. Huru-hara ni bukan maksudnya perang saja. Huru-hara ni keadaan manusia ni dia jauh tersimpang daripada apa yang Islam berkehendakkan. Orang muda hari ni dia bukan malu lah. Pergi konsert pakai tudung ni, duk nari terkinya-kinya tu. Di mana? Di Malaysia. Tak payah sebut negara lain. Di Malaysia. Ni huru-hara masyarakat kan? Huru-hara. Allah Ta'ala tunjuk mana satu hari dulu, satu masa dulu, yang di konsert hak mati sesak nafas. Masa mati tu mana boleh buat apa dah. Kamu yang terjun ke dalam benda-benda yang tak elok, maka kamu tanggunglah sendiri. Kalau mati dalam keadaan berbuat maksiat ke tempat pergi konsert tu kan, maksiat, maka tuduhlah, negeri ni buat dulu haramkan, dulu kata haram konsert. Timbul macam-macam. Walaupun diasingkan lelaki perempuan, dunia hari ni dia akan cari juga tang mana hak salah, dia akan sebut. Konsert sama macam panggung wayang. Cik Lim betul-betul tengok panggung wayang. Lekeh, kenapa? Saya masuk tengok. Cerita apa? Cik Lim tanya lah, cerita apa? Bobo Boy. Bobo Boy. Ustaz pun tengok wayang, tengok. Tapi cerita Bobo Boy, semua budak-budak ada dalam tu. Orang mana? Kalau tengok Fast Furious tu dia lain. Bajrangi Baijan ke? Ni hebatlah. Maklum belakang kita, ustaz tahu semua. Kena ambil tahu maklum ni. Kalau tidak, tak ada modal nak sembang, nak bagi contoh kepada masyarakat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibadat kita Allah Ta'ala akan terima. Amal ibadah kita ni Allah akan terima bila kita buat dengan adanya ilmu. Kalau tak ada ilmu, kadang-kadang buat ibadat salah. Na'udzubillah min dzalik, takut yang ni.
Nah, sambung lagi. Maka sebelum wafat Nabi SAW telah berkhabar ia kepada segala sahabatnya akan perihal itu, sebagai tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW bahawasanya di belakang sekalian kamu, yakni kemudian daripada kamu beberapa masa yang diangkatkan ilmu di dalamnya dengan dimatikan segala orang-orang alim, dan jadilah banyak huru hara di dalamnya. Itu maksud hadis yang pertama, tuan-tuan. Dengan sebab mereka itu hidup di dalam jahil. Siapa dia? Orang yang tak terima nasihat, yang jauh daripada agama Islam. Dengan sebab mereka itu hidup di dalam jahil, tidak tahu jalan bersatu, dan tidak tahu hidup dengan muwafaqat yang sebagai yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudahlah jadi bangkit fitnah dan huru hara, berbunuh-bunuh di dalam mereka itu. Itulah makna pertanyaan sahabatnya, sahabat bagi Nabi SAW, akan makna huru hara itu. Qalu ya Rasulullah mal harju, qala al-qatlu. Kata segala sahabatnya, ya Rasulullah, apakah huru haranya? Sabdanya, ialah berperang dan berbunuh-bunuh. Itu hadis yang pertama tadi, tuan-tuan. Ni hadis ni kalau faham betul-betul, tuan-tuan, orang yang dia ada ilmu, orang yang meletakkan syariat Allah di hadapan, orang yang letak Islam di hadapan hidup dia, insya-Allah Allah Taala pelihara dia. Sebab tu, tuan-tuan, lepas mayang ataupun dalam tahiyat kita yang terakhir, jangan tinggal doa yang Nabi SAW tinggal kat kita, yang Nabi dah ajar tu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang Nabi suruh kita amal ni sebab apa? Ni fitnah masa hidup dan selepas mati ni boleh jadi macam-macam. Takut-takut terlibat dengan benda-benda yang tercetusnya perpecahan di kalangan umat Islam. Pakat-pakat amal lah doa ni. Lepas mayang pun baca ulang, tak apa. Orang yang dia tak ustaz, dia akan rasa, oh ustaz baca doa ni. Tapi kalau orang yang dia mengaji ataupun di kalangan orang-orang berilmu, dia kata apa? Orang akan anggap apa? Maka dia beramal dengan apa yang Nabi SAW suruh baca. Tuan-tuan, tak boleh bahasa Arab, bacalah bahasa Melayu, tak apa. Jangan tinggal, tuan-tuan. Sebab apa? Nak melalui satu zaman lagi yang lagi dahsyat, iaitu Nabi pesan suruh doa tadi ni, doa yang rangkap terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal. Hatu yang lagi dahsyat. Walaupun 40 hari ya, kata ulama, dajjal duduk atas muka bumi. Tapi zaman itu lagi dahsyat. Hari ni kita nak lawan dengan tentera dajjal pun teruk lah. Bukan teruk, dia jadi satu cabaran. Tuan-tuan tengok bola kan? Tuan-tuan tengok bola kan? Ngangguk biar kan, tak mengaku tengok bola. Lalu kedai RM2 pun bola duk gantung tu, tuan-tuan tengok. Duk buat heran boleh. Kalau tengok perlawanan bola ni zaman kita hari ni, dulu mungkin tuan-tuan nak tengok TV tak ada, tumpang rumah orang tu, tumpang kedai Cina, tumpang kedai tu. Tapi zaman hari ni tak gaduh tumpang lah, lalu tang mana pun nak boleh tengok. Hari ni nak cerita ni, dalam tengok bola tu bukan tengok pemain saja. Tuan-tuan perasan tak, kapten bola dia akan pakai band, dia panggil band tu, lilit di lengan tu. Di khatar, ni ilmu lah ni. Oh, ustaz dia kaji sebab tu. Bukan kaji, tapi ambil sebagai pengetahuan kita. Band di tangan tu, di lengan tu, yang dipakai tu sebelum ni, dia akan guna satu warna ni, warna-warni tu. Dia akan buat
FIFA ni dia tetapkan band ni buat warna-warni, dia panggil One Love. Apa maksud One Love? Bukan kumpulan Blue lagu One Love tu. Ustaz Zahid dia tahu lah. Dia duk nyanyi dengan saya dulu masa kami muda-muda. One Love, One Love. Bukan One Love tu. Tapi One Love yang dibawa oleh agenda-agenda orang-orang ni. One Love di antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Bila masuk Qatar ni, dia punya negara memang negara orang Arab dan majoriti dia orang Islam. Qatar kata apa? Pemimpin Qatar kata apa? Nak masuk main-main di tempat kami tak benarkan band yang mana meraihkan One Love satu dunia tu. Dia kena tukar. Ni nak cerita kat tuan-tuan ni. Bukan tengok bola saja. Saya minat bola, main bola. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, agenda mereka nak benda tu diiktiraf satu dunia. Tu warna LGBT yang duk pakai di band lengan tu, warna-warni tu. Hak baru ni Jerman ambil gambaran, bila tak boleh pakai benda tu dia pun tutup muka macam tu. Lah kali Allah balik buat. Allah tu kat bola memang ketetapan dah. Hampa nak kalah. Kan? Nak cerita tuan-tuan, antara ada negara-negara yang masih berkeras untuk pakai sampai dia ugut. Salah seorangnya Captain England, Harry Kane. Cik Nuih mungkin tak kenal, bukan Mak Harry kampung kita ni. Harry Kane ni main dengan Tottenham Hotspur. Penyerang dia penyerang England. Dia kata apa? Dia akan pakai band tu. Kalau nak tangkap, main tangkap. Nampak? Oh, itu non-Muslim. Itu non-Muslim. Tapi yang kita orang Islam ni, kadang-kadang bukan ambil tahu pun. Benda ni parah dalam masyarakat. Yang orang takut hari ni benda ni lah ni, agenda ni. Hak kebebasan manusia, hak nak bersuara untuk diamalkan dalam kehidupan. Tuan-tuan, di Malaysia ni memang ada jenis-jenis orang yang suka perhubungan sejenis ni. Ni luar tabi'i, yang Allah Ta'ala laknat. Hukum dia berdosa besar. Cik ni macam mana? Hangguk saja ke kita? Tuan-tuan, kena perbanyakkan doa kepada Allah supaya apa? Tak ada huru-hara benda ni. Benda ni akan jadi huru-hara dalam kehidupan masyarakat bila kalau benda ni andai kata diiktiraf dalam negara kita. Na'udzubillah min zalik. Kena jaga yang ni. Sampai satu tahap tuan-tuan, jangan sampai Islam kita ini diperlekeh dan dihinakan. Kamu jaga agama kamu, kami jaga agama kami. Sebab tu kita nak kena jaga, sebab yang parahnya umat Islam ramai yang terjebak dengan benda tu. Banyak tuan-tuan. Tuan-tuan kalau maklum belakang tu kan duk main TikTok lalu. Kan? Selalu duk lintas kan. Yang lelaki yang menjadi perempuan tu, dia make up tu. Kalah maklum zaman Salomo dulu. Macam gelap. Memang nampak perempuan, tapi dia tak boleh mengubah kekuasaan ciptaan Allah. Dia Pak Long, wah tu. Tapi bentuk badan dia boleh ubah. Dia ubahlah macam mana pun. Dan dia mati sebenarnya wajib dikafankan secara orang lelaki. Tapi bila ada yang mencabar Allah, kalau dia mati, dia akan disimpankan secara diproses sebagai penyimpanan jenazah perempuan. Ada orang cabar macam tu. Jangan cabar Allah. Jangan cabar Allah. Baik. Dan katanya lagi, bermula hadis ini hadis hasan lagi sahih. Berbuat ibadah di dalam masa huru-hara. Apa yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini? Sungguhnya tabiat manusia apabila kena susah dan kesempitan daripada bala dan huru-hara, jadi masyghullah ia dengan hal susah dan bala itu.
No, kita tuan-tuan kalau kena apa-apa ujian, no, memang kita akan masyghul. No, masyghul ni rasa bahasa kampung dia semok perut. No? Oh. No? Ayam mati satu lau kena hawang, semok perut. Oh, nak buat macam mana mati. No? Tu ayam mati. Yang duk kalut ni telung ayam tak cukup. Nah, macam tu lah kehidupan kita. Masyghul lah orang berniaga. Nah, nak masak macam mana telung ayam tak ada. Nah, maka tuan-tuan belalah ayam supaya mendapat telur ayam sendiri. Nah, dan lupalah ia atau berdalih ia dengan dia akan tiada kuasa berbuat ibadah. Nah, bila jadi satu-satu masalah kesempitan Allah Taala uji, nah, orang yang jauh pada agama Allah, nah, dia lupa, nah, nak berbalik-balik kepada Allah dan dia tak buat apa-apa ibadah, maka bertangguhlah ia akan dirinya, katanya nanti apabila hilang susahnya dan kesempitannya, ia beribadah dengan sungguh hati. Ada orang jenis tu, nah, tengah-tengah duk susah Allah Ta'ala uji pun tak mau semayang, nah, tak mau semayang, buat benda-benda baik ni tak mau. Allah rasa macam mana ni tuan-tuan, nah. Dia kata apa? Nanti hilang rasa ujian ni, aku dah lapang sikit ni, aku dah settle dah masalah. Contohlah kan, kerugian dalam berniaga, aku lah ni bukan tak mau pergi semayang Jumaat, aku duk kalut urus kedai. Kalut urus kedai tu sampai tak semayang. No? Tanya hang ni sampai tak mau pergi masjid surau langsung, aku kalut. No? Aku kalut. Dia bunyi lagu tu, dia bagi jawapan, aku kalut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan keluar kalam macam ni dari mulut kita. Kerana masa sempit kita itu, dia akan mai. Senantiasa akan mai. Sebab apa? Nabi pesan 5 perkara tu. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. No? Lah ni masa kita lapang, tapi dia sebut dah, lah aku kalut. Tu pun dia tak ada semayang. Kalut sampai tak ada semayang ni macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar. No? Beratlah orang yang jauh daripada rahmat Allah ni. Yang ni cukup takut. No? Cukup takut tuan-tuan. Jangan kita tergolong dalam golongan macam ni. Ada ahli keluarga kita macam tu, kena nasihat. Sebab apa? Kita kena senantiasa peringatkan sahabat keluarga kita, masyarakat tentang apa? Tentang kehidupan kita ni semuanya akan diperhitungkan Allah di akhirat nanti. Kalau macam mana Cik Ali pun, lembu dah 400 ekor pun semayang jangan tinggal. Bela kambing, ada satu kandang tu ada 1000, total semayang tak tunai. Allah, no? Berniaga kereta sewa, minta maaf aku ada hak yang ada kereta sewa, kereta dah 100 biji tapi tak semayang. Allah, ruginya. Rezeki Allah bagi, memang Allah bagi. Aku tak semayang pun, aku tengok aku ada rumah 4 tingkat, kereta besar 10, bini besar 3. Melawak lah tu nak. Jangan terasa. Allah Ta'ala bagi jodoh kat kita macam mana pun, itulah jodoh yang Allah sudah suratkan di dalam takdir Allah yang maha berkuasa. Mana? Baik. Janganlah jadi orang yang lupa pada Allah, tuan-tuan. No? Waktu sihat kena ingat Allah, waktu sakit kena ingat Allah, waktu lapang kena ingat Allah, waktu senang lenang kena ingat Allah. Jangan lupa pada Allah. No? Kadang orang lupa sebab apa? Dia selesa. Dia dah dapat apa yang dia nak, yang dia dah rasa dalam keinginan dia dapat dah. Maka ada orang yang lupa. Nah, baik. Sambung lagi tuan-tuan. Malam ni game pukul 11, tak apa. Kita berhenti pukul 10.50. 10 minit ni dah start motor balik. Nah, tinggal tuan-tuan lah lagi bunyi jam, saya nak berhenti lah. Kau bunyi dah, ref tiup dah. Berhenti dulu kah? Nak habis sikit.
Dengan bola tu kan boleh bawa masuk. Kita nak bawa pergi dalam kubur tu. Ni ilmu. Ambil sikit lagi tuan-tuan. Ambil sikit lagi. Tetapi apabila hilang susahnya dan balanya itu bertambah lupa lagi. Dia kata tadi, hilang, aku dah selesai masalah aku, nanti aku buatlah ibadat ke Allah. Tapi sebenarnya orang jenis tu hilang susah, hilang bala, bertambah lupa lagi. Dia lupa macam tu ya. Padahalnya berbuat ibadah di dalam masa susah dan kesempitan dan huru-hara itu besar fadilatnya. Tu nak abang, Allah uji kita macam mana pun tuan-tuan, paling besar fadilatnya ketika diuji itulah kita buat ibadah, maka ketika itu fadilat kelebihan dia, pahala dia lebih besar. Masa musibah itu, bala Covid, masa tu buat ibadah sangat besar fadilat dia. Buat di rumah, bukan berkelahi dengan bini, bukan berkelahi dengan jiran, tapi buat ibadah ketika mana Allah uji kita dengan apa sahaja ujian, besar fadilat dia. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Dikembalikannya hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dikatakannya hadis daripada Nabi telah bersabda, ia bermula berbuat ibadah di dalam huru-hara itu besar fadilatnya seperti berpindah kepada aku. Yakni kata musannif, seperti orang-orang Mekah yang berpindah tinggal sama-sama aku di negeri Madinah Al-Munawwarah di dalam masa hayatku, kerana adalah orang yang berbuat ibadah masa huru-hara itu, keluar ia daripada masyghulkan susahnya kepada ibadah, maka dengan sebab itu sudahlah besar pahalanya. Tuan-tuan, apa sahaja ujian daripada Allah, masa tu kita persembah, kita sembah Allah, kita sujud sembah Allah, buat ibadah, minta ampun, ya Allah permudahkan urusan aku, ya Allah, ya Allah kau permudahkan urusan isteri aku, ya Allah, ya Allah kau permudahkan urusan sahabat kami, ya Allah. Ada seorang jemaah umrah daripada Langkawi, kan, berapa hari tak jumpa tak lagi lepas tu, Alhamdulillah. Bagi kita yang dengar sahabat kita itu hilang di Mekah, kita doa di sini. Dan bagi dia yang disulitkan urusan dia di sana, kalau orang yang mengaji benda ni, tuan-tuan pegang elok hadis ni. Jika Allah uji kita macam ni, maka tuan-tuan baliklah pada Allah, minta doa pada Allah, buat ibadah. Kerana ketika itu, ketika kita dalam kesulitan, dalam ujian daripada Allah, maka beribadahlah pada Allah sebaik mungkin. Minta ampun pada Allah. Ni kena sedang ni. Kadang-kadang pergi Mekah tak nampak jalan. Dan kita tak kata kawan tadi ni tak nampak jalan, tapi Allah uji dia. Dan ada orang biasa sebut, dia nak buat ibadah, dia tak nampak Masjidil Haram tu tak mana. Dan ada orang yang pergi buat ibadah, nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji, tuan-tuan, dia sakit dari awal pergi sampai balik. Sebab tu pergi Mekah ni, daripada Langkawi, dari Malaysia ni, kena perbetul dah niat. Kena tinggal dah, tinggal. Jangan ingat apa dah, tinggal di Langkawi ni, pergi buat ibadah. Tinggal di tempat kita duduk, tempat tinggal kita ni, bagi teratur elok dah. Sebab nak pergi di sana tu, Allahu Akbar, kita tak tahu ujian. Ustaz sebut senanglah, ustaz tu ceramah, cuma ustaz duduk tempat kami dah. Ujian kita masing-masing, tuan-tuan. Ujian masing-masing. Ustaz-ustaz yang hebat-hebat pi pun Allah Ta'ala uji lagi hebat di sana, lagi dahsyat. Pi tak ada hotel nak tidur, bayar 60,000 lah. Ustaz tu nak pergi cari tahu mana duit, kena 100,000, kena 200,000. Ustaz happy tu bukan ustaz lekeh-lekeh. Tahu-tahu tuan-tuan sampai Mekah, hotel tak ditempah pun, ejen pelari duit. Ujian nak tu, ujian.
Saya dengar daripada mulut Ustaz Halim Nasir ni, dia sebut apa, anak kena apa yang jemaah tak maki anak dia tau. Ustaz saja. Sedangkan ustaz tu mutawih bukan tahu apa pun tuan-tuan. No, maki mutawih. Tapi dia terima, dia reda, sabar. Sebab tu kita kena beramal dengan hadis ini. Apa sahaja ujian yang Allah Ta'ala timpa atas kita, masa tu tuan-tuan baliklah beribadah pada Allah, sebab pahala dia cukup besar. Nak tengok kesabaran kita. No? Kita ambil benda ni sebagai apa? Ilmu dan peringatan bagi diri kita, tuan-tuan. Dan yang terakhir, umat Muhammad tidak berhenti perang sama sendirinya. Sungguhnya ini satu daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sebelum wafatnya telah dikhabarkannya barang yang tersebut di dalam hadis yang akan datang ini, iaitu dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Thauban radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dipancungkan dan dihunuskan pedang kerana memerangi umatku, tiada terangkat, yakni tidak berhenti daripadanya sampai hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, demikianlah halnya yang telah kita lihat dan dengar dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita sekarang ni. Islam, sama-sama Islam itu berbunuh-bunuhan dan berperang-perangan, macam-macam perkara yang dahsyat-dahsyatnya. Peperangan antara raja muslimin itu sama-sama sendirinya. Bila kita baca tarikh ataupun dalam kitab, dalam buku sejarah tentang keadaan hal umat Islam di atas muka bumi ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai penutup kita malam ini, yang pertama saya nak sebut kepada kita, sama-sama kita ambil iktibar, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya ketika senang, tapi juga ketika mana kita susah. Kena ingat yang ni, tuan-tuan. Kena ingat yang ni. Wa iza massal insanu dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-8, Allah Ta'ala berfirman, apabila manusia ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada Allah, memohon bantuan dan bertaubat kepadanya. Namun apabila dihilangkan dari mereka kesusahan mereka itu, dia lupa apa yang pernah diucapkan dalam doa mereka sebelum itu. Ayat ini sinonim dengan hadis yang kita baca tadi ini, tuan-tuan. Apa sahaja ujian daripada Allah, ingatlah Allah senantiasa dengan kita, tapi jangan kita lupa pada Allah. Yang kedua, tuan-tuan, nak sebut di sini, daripada apa yang kita baca daripada hadis ini, kelebihan dia beribadah di waktu huru-hara itu, ingatlah apa yang kita boleh ambil, beribadahlah kepada Allah. Doa tadi ni, mohonlah perlindungan daripada segala bentuk fitnah, pohon ampun, serta beramal dengan ibadah-ibadah yang lain, tuan-tuan. Nak bagi tahu, nak tahu keadaan satu-satu perkara, kita jahil dalam satu-satu perkara, tuan-tuan, kita kena cari ulama, kita kena menuntut ilmu, supaya kita tak duduk dalam golongan yang jahil. Sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya jika fitnah itu datang, ia telah diketahui oleh ulama, dan jika ia telah berlaku, maka barulah diketahui oleh setiap yang jahil. Sebab tu orang alim ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni satu kemuliaan, satu karamah. Dan yang lagi hebatnya, bila mereka orang alim ni, tarafnya taraf wali Allah. Ulama ni, daging dia racun. Jangan kata hal lebih kurang ni nasihat untuk saya dan semua tuan-tuan kita semua yang hadir dalam masjid malam ni. Jangan sebut orang ulama ni, kawan ni Tok Haji ni guna agama untuk kepentingan peribadi dia, untuk urusan dia. Tuan-tuan jangan sebut tak ketahuan.
Orang alim ni dia mengaji dan mereka ni beramal. Nah, ulama warasatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Orang yang tahu selok belok keadaan manusia. Kalau buat macam ni, macam mana nak benterah dia, macam mana nak bendung masalah ni, nak buat apa? Ulama akan nasihat pemimpin, ulama akan nasihat masyarakat. Dan ulama ni dia bukan takut. Ulama akan sebut benda yang hak, dia akan sebut yang hak. Tuan-tuan. Dan kalau ada ulama yang kena, sama ada ulama itu mereka itu dihina, ditangkap dan sebagainya. Sejarah dalam kehidupan manusia ni dah terbukti. Imam Nawawi pun kena penjara. Imam Ahmad Ibn Hanbal pun kena penjara kerana tak setuju dengan pemerintah zaman mereka. Tuan-tuan, ni dalam kitab ni ke depan kita akan jumpa sejarah Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan sampai ditibai, dipukul. Orang yang pukul tadi pun ada sejarah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ni kita akan jumpa insya-Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Tajuk tu panjang lagi. Allah izin, Allah panjang umur kita akan sampai tajuk tu. Sebab apa? Ilmu ni kena cari, tuan-tuan. Jika Allah izinkan, insya-Allah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Kemudian hadis pada bulan depan, bulan Januari 2023. Itu bulan Masihi lah. Kalau bulan ikut kalender Islam, ada 100 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Doalah tuan-tuan, 100 hari lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang salah dan silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Kemudian kata musannif, babun maja ittikhali sayfin min khashabi fil fitnah, yang membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang daripada kayu dalam fitnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.